Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Syukri FIB. So pada kali ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan experience saya selepas menggunakan Wahid Invest. Okey, dan apakah pengalaman yang saya lalui selepas menggunakan Wahid Invest. Stay tune. Okay, so bagi kawan-kawan yang mungkin tak tahu apa itu Wahid ataupun Wahid Invest, dia ialah satu platform secara apps yang dibangunkan oleh tim Wahid Invest. Okay, so Wahid Invest ni agak besar dan masih baru sebenarnya dalam mungkin 2 atau 3 tahun. So apa yang dibuat oleh Wahid ni ialah dia portfolio management, menggunakan ETF, exchange traded fund, sama ada kita nak melabur dalam US stock market ataupun dalam Malaysia stock market, termasuk juga dalam suku, gold, boleh menggunakan platform Wahid. Dan saya rasa ini adalah satu platform yang inovatif dan sangat sesuai sebenarnya untuk digunakan oleh kebanyakan passive investor. So keyword dia dekat situ ialah passive investor. Alright, so mungkin saya boleh share sikit pengalaman saya selepas saya menggunakan Wahid Invest, iaitu pada penghujung 2019. Okey, ini kalau tuan-tuan boleh lihat kepada screenshot ini, saya mula menggunakan Wahid Invest pada November 27, 2019. Saya mulakan dengan $30,000. Kemudian pada 31 hari bulan 12, saya withdraw semua fund saya daripada Wahid Invest. So kenapakah saya withdraw semua fund saya, dan at the same time saya merasakan ini adalah platform yang bagus sebenarnya untuk passive investor. So basically untuk melihat kepada pro dia, apakah pro dia, apakah kelebihan Wahid Invest yang saya dah lalui dan berdasarkan pengalaman saya. So pro dia ialah yang paling utama ialah syariah compliance portfolio. So syariah compliance portfolio ni meaning badan syariah Wahid telah pun memilih saham-saham yang mengikut syariah compliance. Meaning kita tak perlu untuk rasa ragu-ragu lagi, sebab badan panel syariah dia telah pun memilih apakah saham-saham yang untuk pasaran US katakan. Apakah saham-saham yang patuh syariah. Jadi kita tak perlu fikir lagi ataupun kita tak perlu pening lagi nak kaji, oh saham ini patuh syariah ataupun saham ini tak patuh syariah. So panel syariah Wahid Invest akan decide, akan tentukan ini ialah saham patuh syariah dan mereka akan invest dalam saham-saham yang patuh syariah saja. Yang kedua ialah set and forget. Pro dia yang kedua ialah, kelebihan yang kedua ialah set and forget. Meaning bila kita start invest dalam Wahid, kita tentukan kita punya risk tolerance, sama ada kita low risk, sama ada kita moderate, sama ada kita agresif, sama ada kita super agresif, kita boleh set kan. Dan setiap pemilihan risk tolerate kita itu berdasarkan kita punya toleransi risk. Wahid akan tentukan berapakah allocation untuk US stock market. Kalau kita punya risk tolerate tu rendah, meaning dia akan decide untuk lebihkan kepada suku, dan untuk US stock market akan direndahkan. Jadi dia bermain dengan portfolio allocation. Lagi rendah kita punya risk tolerance, meaning dia akan invest lebih banyak dalam instrumen yang lebih secure, yang lebih kurang volatile. Sebagai contohnya suku. Suku memang no risk at all. Kemudian dalam Malaysia stock market pun agak volatile, dan US stock market pun very volatile sebenarnya. Jadi kalau risk kita pilih rendah, dia akan masukkan dalam allocate dalam
yang rendah punya instrumen lebih tinggi. Kalau kita pilih pula yang agresif, meaning dia akan lebihkan kepada US stock, equity akan lebih. US stock mungkin akan lebih tinggi, Malaysia stock sikit, dan suku akan jadi lebih sikit. Jadi dia bergantung kepada berapa tinggi tahap kita tolerate dengan risiko. So itu ialah, dan kalau kita dah pilih kita low risk, dan kita dah pilih itu, meaning kita set kita low risk dan forget about it, dan kita boleh invest secara berkala, sama ada kita nak buat one time invest ataupun kita boleh buat monthly investment. So very very good untuk set and forget, dan kemudian low fees. Yes, Wahid punya fees sangat-sangat rendah untuk ETF ini. Berbeza kalau kita menggunakan kalau kita menggunakan mutual fund. Mutual fund ialah active trading, lebih mahal sebenarnya fees dia, sebab fund manager akan melakukan rebalancing dan sebagainya. Jadi dia lah kita namakan sebagai active management daripada mutual fund. Jadi fees untuk mutual fund ni agak tinggi sedikit sebab dia active management. Manakala untuk kita menggunakan ETF dari Wahid Invest ni, dia agak passive investing. Jadi segala kebanyakannya dilakukan oleh robo trading sebenarnya, robo advisor sebenarnya. So dia mempunyai AI, artificial intelligence untuk invest dalam US stock market. Dan oleh kerana dia menggunakan AI apa semua, jadi fees dia agak rendah. So memang itu ialah antara pro yang ada. Kelebihan yang ada ialah syariah compliant portfolio. Kita boleh set and forget untuk passive investing dan low fees. Yes, saya tak nafikan ini memang low fees. So itu ialah kelebihan menggunakan Wahid Invest. So bagaimana pula dengan kekurangan? Kekurangan ni mungkin agak subjektif. Ini ialah kekurangan bagi yang saya rasakan selepas saya menggunakan Wahid Invest untuk 1-2 bulan. Yang pertamanya ialah no portfolio switching. Maksudnya dekat sini, kalau saya dah set, saya agresif. Saya dah set, saya agresif, dan kemudian sampai waktu ketika saya nak jadi low risk, daripada agresif kepada moderate katakan. Sebenarnya kita tak boleh switch fund itu melalui platform, tak boleh. Caranya ialah kita perlu exit kita punya position dan kita kena keluar. Kemudian baru kita boleh masuk balik dan kita set pula ke dalam yang lebih moderate. Jadi ini sebenarnya makan masa, sebab dia tak boleh portfolio switching tu automatic. Contoh kita, kalau baik kita boleh klik saja, hari kita set daripada kita high risk dan kemudian kita nak tukar kepada moderate risk ataupun low risk, kita boleh klik saja dan mungkin dia katalah sistem ambil masa 1 minggu. Itu lebih baik daripada kita perlu close position kita dan kita kena withdraw dan kemudian kita kena masuk balik. So ini makan masa lah. Jadi kelemahan dia yang pertama ialah bagi saya no portfolio switching. Kemudian bila kita nak withdraw, sebenarnya kita ambil masa lebih kurang, ini pengalaman saya, mungkin sekarang lebih baik, saya tak sure. Tapi pengalaman saya pada tahun lepas adalah saya perlu menunggu hampir 2 minggu lebih untuk dapatkan saya punya withdrawal balik. Sedangkan operasinya di Malaysia macam beroperasi di luar negara. Jadi bagi saya, kalau kita emergency nak guna duit, we gonna have some problem sebab kita nak kena tunggu sampai 2 minggu lebih untuk dapat kita punya withdrawal. 2-3 hari untuk local saya rasa okey lah, saya boleh terima. Tapi kalau sampai 2 minggu bagi saya a bit lambat untuk kita terima. Itu yang kedua, maksudnya nak tunggu withdrawal itu lambat. Dan yang ketiga ialah tak boleh nak convert kepada idle cash. Dalam platform Wahid tu sendiri, kita tak boleh nak convert kepada cash. Contohlah kita dah invest dalam Wahid, kita dah profit katakan. Kita invest katalah 1000 dan kemudian kita profit 200. Kemudian let's say kata market crash. Market crash dan kita nak exit kita punya position, kita boleh exit. Dan kita nak park sahaja duit kita dalam cash dalam platform. Ini kita tak nak invest, tapi kita tak nak keluarkan daripada Wahid. Kita nak dia stay dalam Wahid dalam bentuk cash dan bukan dalam bentuk ETF investment. Itu tak ada. Features tu tak ada. Meaning
Kalau kita tak nak invest, kita kena take out kita punya money. Okey, kalau kita nak masuk balik, kita kena deposit balik. Sebenarnya kalau boleh lah, saya cadangkan kepada Wahid, dia mempunyai features yang mana kita boleh pilih bila kita nak invest, kita stay dalam market, dan kalau kita rasa kita predict katakan market akan crash ataupun pasaran tak menentu, okey, kita boleh exit kita punya position dalam ETF tu dan kita park dalam cash sahaja di platform Wahid. Tapi dia tak ada. Okay, kita kena withdraw, dan kemudian withdraw kena ambil masa lama, dan kemudian bila kita rasa market mungkin dah okey, kita nak masuk balik, kita kena deposit balik. Jadi ini sebenarnya terlalu banyak step. Jadi saya cadangkan kepada Wahid, pengurusan Wahid mungkin boleh tambah features supaya ada ruang untuk kita bila kita exit dan kita tak nak withdraw, tapi kita nak park cash sahaja dalam Wahid Invest. So mungkin itu adalah satu features yang bagi saya kurang ataupun kelemahan yang ada dalam Wahid Invest. So dari segi kelemahan yang saya bagi tahu tadi, 3 perkara yang saya nampak adalah: satu, tak ada portfolio switching, okey, dan kemudian yang kedua ialah agak lambat untuk kita menerima kita punya withdrawal, dan yang ketiga ialah tak ada features untuk kita tukar daripada invest kepada cash di dalam platform Wahid. So itulah pandangan saya dari sudut pro dan cons dia. Okey, cuma bagi saya, yes, ini ialah platform yang bagus untuk passive investor. Meaning kita set and forget saja. Kalau tuan-tuan ada kerja ataupun bukan boleh tengok chart hari-hari, okey, bukan boleh follow news hari-hari. Meaning this is a very very good punya sistem, punya apps yang boleh sebenarnya membantu kita untuk sentiasa invest dalam market. So sangat-sangat bagus untuk passive investor, dan tak sesuai untuk active investors. Sebagai contoh, saya ialah active investor yang mana saya mempunyai masa dan mempunyai pengalaman ataupun kemahiran untuk lihat kepada news-news yang berlaku secara makro, okey, dan kemudian saya juga mempunyai pengalaman sebagai trader, okey. Jadi saya mempunyai juga pengalaman untuk membuat technical analysis, charting dan sebagainya. Jadi Wahid Invest tak sesuai untuk saya sebab saya tak ada jiwa passive investor itu. Saya lebih kepada active investor, active trader. Jadi itulah pengalaman yang saya dah lalui menggunakan Wahid Invest. So all in all, saya rasa yes, this is very very good untuk melatih kita untuk menjadi investor, okay, dalam pasaran. Okay, dan of course kalau tuan-tuan ialah passive investor, this is very very good for you. Saya sangat-sangat recommend tuan-tuan mula dengan Wahid Invest, okay, dengan serendah $100 saja. Dan saya pun tak promote apa-apa dalam Wahid Invest. So tuan-tuan, you are free to use any link yang ada di pasaran. Okey, dan kemudian kalau tuan-tuan ialah active investor seperti saya, mungkin ada platform lain yang lebih sesuai. Alright, so itulah pengalaman saya selepas menggunakan Wahid Invest. So saya harap tuan-tuan mendapat manfaat daripada perkongsian video ini. Dan by the way, kalau tuan-tuan rasa pencerahan saya ini mungkin dah berubah, sebab ini ialah pengalaman saya tahun lepas. Mungkin Wahid Invest ini, platform ini dah menjadi lebih, orang kata, advance pada tahun 2020 ini, saya tak sure. So mungkin tuan-tuan boleh komen apa pandangan tuan-tuan tentang pandangan saya tentang Wahid Invest ni, ataupun boleh betulkan fakta saya sekiranya saya silap, ataupun fakta saya ialah fakta lama. Okey, so insya-Allah kita jumpa dalam video yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.